Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Cikgu harap semua sihat, okay? Kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa belajar. Okay, jadi quotes of the class kita hari ini adalah kamu buka lah slide tu sambil dengar voice cikgu, okay? Dia tulis, slide tu tulis, it's okay to be tired. Okay, don't feel guilty about it. Memang lumrah kamu nak penat, okay? Jangan rasa bersalah lah. Penat tu memang lumrah. You are not expected to have infinite energy. Kamu macam semua orang tahu, tenaga kita ni terhad, bukannya tidak terbatas, bukannya infinite. Okay? Jadi kamu jangan rasa bersalah lah nak berehat. Tapi kamu kena tahulah tahap berehat kamu tu jangan terlebih lah. Maksudnya jangan terlalu tidur banyak sangat. Kena cukup-cukup je untuk badan kamu. Okay, jadi kita dah label-label kan hari tu. Ni slide yang seterusnya ni cikgu tunjuk balik lah apa yang kamu dah label untuk kelas yang lalu. Jadi ada daripada mulut, pit esophagus, pit perut, duodenum, mana lagi? Usus kecil. Okey. Dan cikgu dah bagi tahu usus kecil tu ada 3 bahagian. Bahagian pertama duodenum, iaitu bahagian pertama lah yang paling pendek sekali. Okey. Bahagian kedua adalah jejunum. Bahagian ketiga adalah ileum. Ileum ni adalah bahagian yang paling panjang dalam usus kecil. Jadi sekejap kita akan fokus dekat ileum lah. Dekat yang usus kecil tu. Okey. Dan seterusnya usus besar. Mana lagi? Okey, rektum dan last sekali dubur. Okey, untuk slide seterusnya tu cikgu ada prepare satu gambar. Okey, gambar tu adalah gambar gambar apa? Towel. Okey, gambar towel. Jadi kamu cuba zoom sikit. Sebab ni cikgu bagi dalam bentuk PDF. Kamu punya slide tu. Jadi boleh zoom lah. Kamu cuba zoom. Kamu tengok ada macam kain dia tu. Ada bentuk yang seakan-akan apa yang ada dalam kamu punya ileum. Dalam usus kecil bahagian ileum kamu. Iaitu yang kita nak belajar hari ni lah. Iaitu villus. Okey. Kamu tengok dekat standard kandungan yang kita nak habiskan hari ni 9.3 saja, iaitu penyerapan, which yang cikgu dah bagi tugasan pun semalam dekat kamu. Cikgu harap kamu salin lah. Yang hantar cikgu 2 orang sahaja, Nabil dan Hidayah. Ke cikgu ada terlepas pandang mana-mana, bagi tahu cikgu. Kod kamu hantar cikgu tak read ke kan? Okey, jadi penyerapan ni ada 2. Kita nak mengenal pasti struktur villus dekat dalam ileum dan kita nak cerita sikit tentang penyesuaian ileum dan villus dalam dia nak serap makanan yang usus kecil kamu dah cernakan. Jadi ileum ni dia punya, macam cikgu cakap tadi, dia panjang. Dia adalah struktur yang paling panjang, bahagian yang paling panjang antara ketiga-tiga bahagian dalam usus kecil lah. Macam cikgu cakap tadi, bahagian pertama duodenum, bahagian kedua jejunum, bahagian ketiga ileum. Jadi ileum ni adalah bahagian usus kecil yang panjang lah, paling panjang antara ketiga-tiga tu. Dan dia ada lapisan berlipat-lipat yang dilitupi villus. Dalam ileum tu ada lapisan berlipat-lipat yang kita panggil sebagai villus. Seterusnya kita nak pi ciri penyesuaian villus lah. Dia nak sesuaikan untuk apa? Untuk dia nak serap makanan yang kamu punya badan dah cernakan. Bila dia sampai dekat ileum tu, macam mana villus tu nak macam mana villus tu boleh nak serap makanan yang dah dicernakan. Dia ada ciri penyesuaian lah. Iaitu pertama sekali, lapisan epithelium. Okey, epithelium tu cikgu eja bahasa Inggeris. Sepatutnya H tu buang. Okey, lapisan epithelium hanya setebal satu sel. Epithelium tu adalah yang kulit villus tu. Selapis sahaja, satu sel sahaja. Okey, cuba kamu cubit tangan kamu sikit. Okey, tangan kamu tu kulit lah kan? Apa yang kamu cubit tu. Jadi kulit manusia ni di luar ni adalah berlapis-lapis. Sangat tebal lah kita kata, supaya bila terkena tajam sikit tak ada lah terluka cepat sangat. At least macam kalau betul-betul tajam barulah terluka kan. Jadi kita punya kulit ni tebal banyak berbanding dengan villus. Villus ni setebal satu sel sahaja. Macam alveolus lah, sama. Dia punya epithelium tu hanya setebal satu sel. Dia juga
villus ni ada sel goblet. Kamu tengok yang bahagian yang dibesarkan ni, okey, yang ni adalah satu sel, satu lapisan sel yang dah di zoom in. Okey, dekat situ ada nukleus, ada membran asas. Okey, jadi yang kita nak tengok kat situ adalah sel goblet. Okey, ada sel goblet. Dalam sel goblet tu dipenuhi dengan mukus. Jadi sel goblet ni adalah sejenis sel yang diubah suai supaya ada mukus dalam tu dan dia dapat rembeskan mukus tu lah. Okey, seterusnya dia ada jaringan kapilari darah dan juga dia ada lektil. Ada dua benda lah kat sini yang akan yang makanan terserna tu akan diserap. Okey, first kali makanan terserna bila dia masuk dalam villus dia akan sama ada masuk dalam kapilari darah ataupun dia akan masuk dalam lektil. Jadi villus ni menariknya Allah ciptakan di sepanjang lipatan villus tu, okey, di sepanjang lipatan villus tu ada jaringan kapilari darah. Sebab memang fungsi darah ni dia nak serap nutrien kan. Jadi villus ni dia sepanjang tu ada kapilari darah dan juga ada lektil. Sekarang kita nak tengok kat mana beza penyerapan kapilari darah dan lektil ni. Akhir sekali, dekat villus ni ada kelenjar usus. Kelenjar usus ni akan merembeskan jus usus yang ada enzim. Yang ni kamu dah belajar hari tu. Okey, cikgu nak tunjuk kat kamu. Tak ada. Okey, yang ni. Yang ni ya. Okey, yang daripada buku teks ni. Okey, yang kamu nampak kelenjar pada dinding ileum merembeskan mukus. Kamu skip satu slide ya. Cikgu tersilap letak. Okey, kelenjar pada dinding ileum merembeskan mukus dan jus usus yang mengandungi enzim-enzim maltase, sukrase, laktase, lipase dan irepsin. Jadi inilah enzim-enzim yang dinding ileum ni rembeskan lah. Dinding ileum tu macam kamu tahulah dipenuhi dengan villus. Okey, jadi kamu injak balik, reverse balik satu slide iaitu slide microvillus. Microvillus ni ataupun bahasa Melayu mikro lah kan. Microvillus ni dia pada permukaan epithelium villus ada microvillus tu. Dan juga microvillus ni dia akan menyediakan satu permukaan yang luas. Okey, luas permukaan dia besar supaya kadar penyerapan nutrien dalam villus dapat ditingkatkan lah. Akan cepatlah nanti nutrien diserap ke dalam villus. Okey, yang seterusnya pula, yang ni apa yang cikgu suruh kamu lukis hari tu lah, semalam lah, rajah 9.6. Okey, rajah ni dia nak tunjukkan, dia tunjuk simbol-simbol. Okey, petunjuk ni macam-macam jenis ni. Ada glukosa, asid amino, asid lemak, gliserol dan titisan halus lipid. Kamu perasan tak asid lemak dan gliserol ni dia punya simbol dia sama macam dekat titisan halus lipid. Dia dah digabungkan. Sekarang kita tengok kenapa ada satu yang dah digabungkan, satu yang asing-asing. Dan seterusnya dia ada galaktosa yang warna oranye tu. Okey. Oranye lah kan, oranye. Dan akhir sekali fruktosa. Fruktosa yang tiga segi. Jadi inilah struktur villus. Satu sahaja villus daripada banyak-banyak berbilion-bilion villus yang wujud dalam ileum kamu. Yang ni satu saja ditunjuk secara detail. Kamu tengok dia diliputi dengan jaringan kapilari darah. Dan tengah tu ada lektil. Okey. Okey, kamu pi dekat bahagian table tu. Table ni sama je macam kamu punya buku teks kamu. Tapi cikgu ringkaskan sedikit sahajalah. Okey, jadi dekat macam mana makanan nak diserap ke dalam villus. Pertama sekali dia akan diasingkan. Okey, makanan-makanan tercerna ni dia diasingkan cara nak diserap. Okey. Satu bahagian akan diserap melalui, dia akan masuk dalam sel epithelium ke dalam kapilari darah. Macam kamu tahu tadi, kamu dah tengok sebelum ni, ada jaringan kapilari darah kan. Bila dia lepas daripada sel epithelium, dia akan sampai masuk ke dalam kapilari darah. Jadi makanan-makanan tu adalah fruktosa, glukosa, asid amino, vitamin B dan C dan akhir sekali air lah. Okey, jadi dia akan diserap
makanan-makanan ni yang cikgu highlight, yang warna putih ni, bahagian kotak warna putih ni akan diserap melalui sel epitelium ke dalam kapilari darah. Meanwhile, ada lagi 2 jenis makanan yang dah dicernakan, yang akan diserap melalui, akan masuk juga dalam sel epitelium. Depa kesemua makanan ni akan masuk sama-sama ke dalam sel epitelium, tapi satu pi kapilari darah yang tadi tu, satu lagi adalah dia pi dekat lektil. Yang pi kat lektil ni adalah nutrien ataupun makanan yang larut di dalam lemak. Sebab lektil tu sendiri adalah lemak lah. Jadi makanan-makanan yang dicernakan berunsurkan lemak, sebagai contohnya asid lemak plus gliserol tu lah. Okey, dan satu lagi vitamin A, D, E, K. Vitamin A, D, E, K ni walaupun dia bukan sejenis lemak, dia hanya larut dalam lemak. Dan macam vitamin B dan C tu dia larut dalam air, sebab tu dia duduk bahagian atas ni lah. Kalau vitamin A, D, E, K ni dia diserap ke dalam lektil sebab dia larut di dalam lemak. Okey, kamu perasan tak bahagian asid lemak plus gliserol yang cikgu tulis tu sama dengan titisan halus lipid. Okey, jadi kisah dia dekat sini, bila once asid lemak plus gliserol, tadi yang kelas lepas kita dah belajar lipid, makanan yang masuk sebagai lipid akan kita cernakan jadi titisan kecil, dan last sekali akan jadi asid lemak plus gliserol. Maksudnya asid lemak dia asing, gliserol tu asing. Jadi bila dia masuk dalam villus kamu, dah lepas pada sel epitelium, dekat dalam sel epitelium tu, sebelum nak masuk dalam lektil, dia akan bergabung balik. Asid lemak dan gliserol ni akan bergabung melalui proses kondensasi, okey, untuk menghasilkan titisan halus lipid. Dia tak hasilkanlah lipid yang besar tu, dia hasilkan titisan halus lipid sahaja. Jadi lipid ni lah yang akan diserap masuk ke dalam lektil. Seterusnya kita nak tengok cara penyerapan dia pula. Cara penyerapan ni kita nak kena rujuk balik bab 3 lah. Bab 3 yang kita masih pening-pening lagi, yang cikgu tak revise sama-sama dengan kamu lagi kan. Okey, jadi cara penyerapan ni yang pertama, fruktosa. Fruktosa ni adalah dia akan diserap ke dalam sel epitelium, masuk ke dalam kapilari darah ni adalah melalui resapan berbantu. Okey, resapan berbantu ni adalah salah satu pengangkutan pasif. Okey, kita punya pengangkutan bahan nak merentas membran plasma ni, sel epitelium, kapilari darah semua ada membran plasma. Jadi cara bahan nak masuk ke dalam merentasi membran plasma ni adalah melalui pengangkutan aktif ataupun pasif. Jadi resapan berbantu ni adalah salah satu contoh pengangkutan pasif. Pengangkutan pasif ni adalah pengangkutan yang hanya akan berlaku kalau ataupun jika sesuatu bahan tu kurang dalam salah satu medium. Maksudnya contoh fruktosa, disebabkan badan kamu kurang fruktosa, jadi dia akan diserap masuk ke dalam kamu punya vilus melalui resapan berbantulah, supaya dapat menyeimbangkan balik kamu punya nutrien fruktosa kamu. Okey, sampai satu tahap dia akan berhentilah kalau dah banyak. Dan satu lagi, proses resapan berbantu ni ataupun pengangkutan pasif lah, yang secara besarnya pengangkutan pasif ni dia tak perlukan sebarang tenaga. Jadi fruktosa akan masuk macam tu sahajalah, tanpa apa-apa bantuan ATP dan sebagainya. Dia masuk secara pasif lah, dia tak perlukan tenaga. Berbeza dengan pengangkutan aktif, yang cikgu buat muka surat 57 tu kan, kamu boleh rujuk lah buku teks muka surat 57. Dia bagi contoh pengaplikasian, macam contoh pengangkutan aktif adalah yang pertama tu, kamu buka muka surat 57 buku teks. Okey, poin yang pertama, bahagian pengangkutan aktif tu dia bagi contoh penyerapan glukosa dan asid amino dalam vilus. Jadi sebab itulah dekat sini dia buat macam inilah, selarilah glukosa pengangkutan aktif, asid amino pun pengangkutan aktif. Jadi glukosa dan asid amino diangkut dengan memerlukan tenaga lah, dengan memerlukan ATP.
barulah kedua-dua ni akan boleh masuk ke dalam sel epitelium dan seterusnya ke dalam kapilari darah. Okey, seterusnya vitamin B dan C, macam cikgu cakap, dia larut di dalam air. Okey, so dia akan larut dalam air lah. Dan air itu sendiri akan diangkut melalui osmosis macam tu. Macam cikgu pernah tekankan, bila sebut bahasa air je, kamu tak payah sebut pengangkutan pasif. Cara penyerapan dia, kamu terus sebut osmosis. Walaupun osmosis tu dia adalah salah satu contoh pengangkutan pasif, kan? Jadi, tapi air ni, bila sebut air je, kamu terus fokus. Okey, ini osmosis. Air is osmosis. Macam tu. Kamu tak payah fokus dekat pengangkutan pasif. Kamu terus sebut air diresap melalui sel epitelium ke dalam kapilari darah dengan cara osmosis lah. Okey, yang lain-lain tu adalah resapan ringkas lah, bahagian biru muda kat bawah ni, asid lemak, iaitu titisan halus lipid dan vitamin adik ni. Okey, vitamin A, D, E, K dengan titisan halus lipid ni diserap secara resapan ringkas sahaja disebabkan dia boleh masuk terus melalui plasma membran lah, ataupun membran plasma, sebab membran plasma tu diperbuat daripada lipid, iaitu fosfolipid lah. Jadi dia boleh terus serap masuk. Okey. Jadi ringkas sahaja cikgu dah terangkan. Kalau kamu tak faham, boleh terus tanya. Okey, kotlah kamu sambil-sambil dengar kan sekarang. Ataupun mungkin kamu pergi makan ke apa ke sambil-sambil duk tunggu cikgu voice kan. Okey, jadi kalau kamu ada persoalan, terus tanya. Tanya je lah. Tanya je. Dan sambil-sambil tu cikgu pun akan buat kuis lah. Dan kamu jawab. Okey. Dan yang kedua, kamu siapkan tugasan semalam. Okey, macam cikgu cakap, baru 2 orang hantar. Kamu lukis darjah 9.6. Kalau boleh cikgu nak lukis lah, sebab siapa yang ambil bio ni, dia walaupun tak pandai lukis, dia kena berlatih untuk melukis lah. Sebab nanti banyak lagi kamu nak teroka, kamu nak tengok mikroskop, kamu nak lukis apa yang ada dalam mikroskop. Jadi sebagai latihan untuk kamu lah, kamu kena lukis lah. Kalau boleh cikgu nak kamu lukis. Lukis darjah 9.6 dan salin jadual 9.1 dekat muka surat 152.